Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita dengan tamu yang saya janjikan kepada anda. Bagi mereka yang nak tahu tentang offshore, mainstream ataupun off-road, four-wheel drive yang memacu di dalam hutan, main dalam selut dan juga belukar. Saya bawa orang yang kita anggap sebagai anti-mainstream, konsisten. 30 lebih tahun hidup dengan menganggap kata mainstream ni bukan apa-apa. Indie lah yang segalanya. Jika tuan-tuan nak jumpa kawan, rakan, sahabat, penulis, penerbit saya adalah Azlan. Sinaga-naga tu orang panggil dia general. Bagi anak-anak muda yang follow perbukuan indie tahun 2000-an, kenal lah. Lan, Naga. Tapi selalunya banyak budak-budak panggil dia general. Tapi oleh kerana saya sebaya, jadi kita mesra dengan panggil Lan. Tapi di kalangan ramai yang tahu adalah General Sinaga-Naga yang mengendalikan banyak event bagi anak-anak muda indie. Macam mana saya cerita pada saudara. Nanti dia akan kongsi bagaimana mengendalikan SOG ni, sekumpulan orang gila. Orang-orang yang sasau, orang yang apa. Sebelum mereka boleh menjadi penulis tu, mereka berasal daripada SOG, SOS, sekumpulan orang sasau. Sekumpulan orang mering, som. Apapun saya tunggu trafik masuk sebelum Lan buka suara. Saudara, saya harap malam saudara tolong share. Siapa yang ada masalah notification, masuk balik dan refresh notification anda. Kerana ramai orang kehilangan notification sejak semalam. Harap malam ni sistem kita tak hang dan kita boleh bergerak dengan sistem yang ada. Saya mohon tuan-tuan untuk kembali membantu area stream untuk membuat kerja-kerja share. Kerana kita dah kehilangan banyak rakan-rakan yang memberitahu mereka tak dapat notification. Di semalam walaupun kita ada konten yang bagus mengenai minda dan juga hipnosis, trafik kita 500 je. Satu yang jarang dan tak pernah berlaku di sebelah malam saya stream. Kita dapat angka yang begitu rendah. Apapun sebelum Azlan ataupun Lan Naga-Naga ataupun Lan General buka mulut dan bercerita tentang macam mana budak cerdik boleh pergi hidup dalam dunia yang complicated ni sebagai orang indie, kita kongsi. Tapi Abang Syed akan belanja dulu lagu. Saya tak tahu lagu apa yang dia akan belanja. Tapi namanya belanja kan. Apa orang bagi, jangan komplain. Assalamualaikum, silakan Syed. Assalamualaikum. Saudara Mio Aizuddin, yang saya selalu basking dengan dia. Lirik dia agak folk. Lagu yang pernah dipopularkan oleh penyanyi DJ Dave. Lagu dia, DJ Dave. Lagunya memang folk, liriknya memang folk, agak folk. Di desa kasihku tertumpah. Lagu dia. Saujana mata memandang kehijauan sawah terbentang, tenangnya air mengalir, perahu nelayan ke hilir, pepohon melambai-lambai, beburung terbang berkicau riang. Di sini kasih tertumpah, indahnya bumi bertuah. Malangnya di sana sini hanya ayah tua yang bekerja, ibunda di rumah menanti anak muda ke kota. Tibanya rasa di hati, teman dan rekanku menghilang diri, kekasihku turut tergoda, tinggalkanku di desa. Walaupun hidup sendiri, kesepian tak ku hiraukan. Walaupun kotamu indah, di desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti.
raikanlah ku belai daku yang setia menunggumu. Sarjana mata memandang kehijauan sawah terbentang, tenangnya air mengalir, perahu nelayan ke hilir. Pepohon melambai-lambai, beburung terbang berkicau riang. Di sini kasih tertumpah, indahnya bumi bertuah. Malangnya di sana sini hanya ayah tua yang bekerja, ibunda di rumah menanti anak muda ke kota. Tibanya rasa di hati, teman dan rakanku menghilang diri, kekasihku turut tergoda, tinggalkanku di desa. Walaupun hidup sendiri, kesepian tak ku hiraukan. Walaupun kotamu indah, di desa kasihku tertumpah. Pulanglah bila bercuti, ketenangan desaku menanti. Raikan aku belai daku yang setia menunggumu. Terima kasih. Okey, semua okey ya? Tuan-tuan, kita dah trauma dah tuan-tuan. Dah 2 kali atau 3 kali kita live. Terpaksa hang. Tapi malam ni kita try juga sebab sistem dah pun dicuba diselenggarakan oleh Mak El tadi. Jadi harap semuanya okey. Okey? Sistem dah cuba diselenggarakan dengan baik. Kita harap semua okey. Link semua dah ada Okey. Ini Azlan, tenaga-tenaga. Say hi dulu. Hai. Dia adalah petarung yang menyaingi saya dalam arena rambut. Kita lawan rambut lah. Ini adalah rakan sparring yang akan saya buatkan saya rasa muda setiap kali saya jumpa dia. Sebab sekurang-kurangnya kami sparring rambut. Untuk mengingatkan siapa di antara kami yang lebih putih. Lan. Kerana Azlan adalah bagi saya tahu kata yang menonton ramai bukan follower perbukuan pada tahun 2000-an. Di mana nama Lan ataupun band Sinakan Naga atau genre Lan. Punya banyak kerja Lan. Kenapa kau pilih kerja yang susah buat untung jadi penerbit buku indie? Yang macam aku cakap dulu lah. Kadang-kadang meluat. Dia datang sebab meluat. Dulu kan dah cerita kan. Tengok ni tak suka, tengok tu tak suka, tengok ni tak suka. Jadi buat sendiri. Sebenarnya kan aku dah kerja dekat tu kerajaan. Jadi mainstream, mengadap semua manuskrip mainstream. Hari-hari baca sebelum buat design kena baca. Baca saya tak fikir takkan macam ni kan. Tulis macam ni je. Takkan tak ada yang tulis lain sikit. Jadi kita duduk kat kedai kopi tu, restoran Fatimah Bangsa tu, beberapa orang kawan baru. Kita fikir kita nak tulis sendiri lah, nak buat buku. Tu yang mula dia macam tu. Mula dia masing-masing hantar karya seorang sikit, tulis berapa panjang yang boleh. Bagi seorang RM10, modal RM50, dapat 100 buku, dapat 10 buku. Itu terjual. Lepas tu orang Modal macam seorang RM10, seorang RM10, pergi print, pergi cetak. dapat 10 buah buku ya. 10 lah. Lepas tu jual, Jual. Lepas tu orang minta. print lagi. Print lagi.
print lagi. Lepas tu dah jadi best lah. Masa tu tengok mi goreng tu dah boleh bayar. Kan? Okey. Macam ni, setiap minggu kita boleh makan mi goreng ni, tak ada masalah dekat Fatimah ni. Jadi dia daripada satu buku jadi 2, 3, ke 4. Sekarang ada lebih kurang, kita mula 2006, sekarang 2022 lah. Dalam 16 tahun. 120 judul. Diterbitkan di bawah Studio Ananai. Studio Ananai, Sedikit Sojah dengan buku Orang Lidi. Okey, pastinya Studio Ananai, Sedikit Sojah, buku Orang Lidi. Buku Orang Lidi. Orang kurus. Okey. Orang Lidi. Kita mula-mula mula dengan Sedikit Sojah dulu. Kan? Dan kita memang fikir anti-establishment tu lah. Karya tu mesti tak nak macam abang-abang kita yang mainstream tu. Kita nak lain. Kan? Dan kita tak nak hantar ke Perpustakaan Negara untuk buat ISBN, CIP, barcode tak nak. Kita punya barcode pun tak boleh dibaca. Barcode kita tumbang design dia. Balik, tak boleh scan. Okey. Macam itulah dia mula kan. Lepas tu dah seronok buat buku, cetak 100 tu, fikir macam mana nak jual pula. Tu yang datang ada event tu, Maskara tu. Malam baca naskah Sedikit Sojah dan kawan-kawan kita suka. Maskara ringkasan daripada Malam Baca Naskah Sedikit Sojah dan kawan-kawan yang kita suka. Yang mana datang tu kawan-kawan kita lah. Macam Haji Zainal tak pernah datang. Jadi saya pun satu establishment. Jadi Haji Zainal memang dah mainstream lah masa tu. Jadi kita pun tengok Haji Zainal memang kita nampak tinggi lah. Macam Zainal Rashid Ahmad. Menang hadiah banyak-banyak kan. Kita memang tak nak menang. Kita rasa macam tak nak buat macam ni. Kan? Jadi cerita hari tu dah ada 100 naskah, 200 naskah. Macam mana nak distribute. Kan? Nak post. Susah. Jadi buat event. Event di Rumah Pena. Event mula-mula 10 orang performer, 10 orang penonton. Maksudnya kau perform, kau tonton. Kau perform, aku tonton, aku perform, kau tonton. Dia punya bangang tu sampai sekarang kita orang cerita kan. Macam, bangang kita dulu. Ada 20 orang kan. Buat benda-benda tu lah. Benda yang kita rasa macam, buat apa lah. Baca buku. Sampai dia berkembang jadi besar. Kemudian Sedikit Sojah dia punya filosofi, kita cetak buku kita tak nak ada di Perpustakaan Negara. Kita malu nak ada benda tu nanti 100 tahun orang jumpa kan macam macam ni budak-budak tu tulis kan. Bagus. Jadi kita tak nak. Kita tak jual, tak bagi kepada Perpustakaan Negara. Tak adalah barcode tu ISBN tu tak ada. Lama-lama dan kita tak nak cetak semula. Kita tak nak banyak, tak nak letak kat kedai. Tapi bila satu keadaan, bila nak reprint, dah malu sebab pegang kan. Kita tak nak reprint ni. Dah malu dah. Orang demand ada. Waktu tu permintaan dah ada. Jadi kita buat lagi satu imprint, Studio Ananai. Kita ada yang pure indie, yang half indie, macam itulah. Okey. Jadi yang Studio Ananai tu dia dah komersial sikit dah. Okey. Kita pun macam bila kawan-kawan kata tak nak reprint buku. Cakap ni imprint lain, Studio Ananai. Sedikit Sojah dia tak akan reprint. Dia berjalan macam tu. Jadi bila dua dah jalan, bosan kat kan buat buku kan. Buat satu lagi imprint khas untuk aku. Buku Orang Lidi. Itu apa aku nak buat, aku punya suka lah. Aku nak buat buku aku separuh je ke, 2-3 helai je ke, itu aku. Yang buku-buku pelik lah, yang buku accordion tu. Okey. Kan? Itu buku Orang Lidi. Yang itu pun tak ada di Perpustakaan Negara. Tak ada. Lan, aku tanya kau Lan. Macam mana kau boleh jumpa sen? Sen ni kadang-kadang orang kata set. Orang Kedah kata sen. Macam mana kau boleh jumpa set tu dan kemudian set tu berkembang jadi besar sampai satu masa establish kena telan. Dari 2006 sampai 2012, 2014 tu, establishment dimakan oleh banyaknya penerbit indie ni.
dia mengembang ke dalam sebenarnya kan. Dia bersatu je. Kan? Okey. Di BP, katalah di BP di tengah-tengah kan. Dan kita ni sastra pinggir ni di tepi. Okey. Dan kita tak keluar macam tu. Okey. Sebab masyarakat tu bersatu je. Okey. Kita mengembang ke dalam, itu dalam. kita nampak macam kita top up mainstream tu. Okey. Right. Mula-mula ni kawan-kawan baru lah, kawan-kawan baru yang kita macam petang-petang macam jom lepak lah dekat Fatimah. Dia memang penerbitan indie bermula di restoran Fatimah. Jadi kita mengucapkan terima kasih lah kerana restoran tu ada kan. Kat Bangsa tu ada lah beberapa orang. Kita duduk sembang pun tak sembang pasal buku. Sembang pasal girlfriend, putus cinta, nak minum klorok. Lepas tu rasa pedih sangat. Plan tahu Rabina kan. Lama-lama kita rasa macam ni plot cerita yang menarik lah. Orang tak buat benda ni. Kan? Okey. Jadi kita buat cerpen. Ni saya belum pernah dengar daripada mulut Lan ni. Kita buat cerpen, macam mana kita buat cerita perang. Kita buat cerita perang, tapi kita tak nak di cerita perang. Kita tak nak bertembak-tembak ni, tak nak. Kita buat cerita kelakar. Okey. So sedikit sojah tu dia mesti ada humor dia, ada twist dia, ada wit dia. Dalam gaya yang barulah. Yang semua ni semua sedang bekerja. Okey. Jadi dia orang tak boleh nak Full time. full time kan. Dia tak boleh nak ceritakan apa yang dia fikir tu, dia nak buat karya dia tu pada dia orang punya company, syarikat. Oh. Ah. Berarti semua orang ni ada inisial buku. Ambil Tapi- contoh lah. Masa tu ada Nazmi Muhammad. Nazmi Muhammad. Berita harian. Berita harian. Wovin di Gempak masa Gempak. tu. Ada beberapa orang lagi kan. Jadi inilah satu channel yang kita nak buat. Kita nak tulis apa kita nak tulis. Dan tak ada lagi dalam mainstream. Boring dah. Kerja dengan mainstream. Ya, kita tengok abang kita lalu dalang bawa manuskrip kan. Tebal-tebal ni buku puisi, kena baca. Apa abang ni tulis ni? Bibirmu berulas limau. Matamu yang merebahkan jantungku. Kau dah rasa pedih. Tak ada siapa tulis. Ha? Kalau aku tak dapat menjadi apa lah? Rumput yang kau pijak. Kalau aku tak dapat menjadi kasut yang kau pakai setiap hari, syukurlah aku menjadi rumput untuk kau pijak setiap hari. Itu kalau hantar. Ya. Tahu tak apa? Itu Kalau hantar, kita hantar dekat mainstream, tak lepas. Jadi diorang ni semua ada idea-idea macam tu. Kan? Kalau cerpen-cerpen pun kita tengok sekali-sekala tu macam, mengarut ni diorang tulis ni kan. Tapi kita ketawa lah masa di apa ni, restoran Fatimah tu, kita ketawa kan. Terbit je lah, terbit. Jual. waktu tu tuan-tuan, cabaran yang paling besar dialami oleh generasi saya. Mereka dah troubleshoot kerana sebagai contoh saya hasilkan ni bila saya kenal Lan. Saya hasilkan Matinya Saksi Yang Lupa Makan Malam. Ni antara, kalaulah saya tak jumpa Azlan, saya tak akan tulis Noya. Noya adalah sebuah cerpen yang memilih dunia gelap. Kisah dia real. Saya cuma menggambarkan ahli-ahli politik yang tak ada perasaan. Apabila mereka membunuh atau menzalimi rakyat, dia anggap kejadian tu biasa je. Dia pikul mayat orang yang dia bunuh macam dia pikul rusa yang dia bunuh je. Yeah. Waktu tu mainstream tak akan siarkan sebab politik tak boleh dikritik, politik dianggap sebagai tabu. Orang sastra kau jangan masuk campur saya politik. Kau tulis je pasal sastra. Jadi kita hanya menulis tentang bahasa, tentang metafora, tentang benda-benda yang selama bertahun-tahun saya kena tekuni dengan berfikir ini editor nak siar ke tidak? Ini editor nak siar ke tidak? Jadi mereka berkumpul lah waktu tu. Peduli apa kita yang terbit kan? Kan kalau sastra tu kita selalu masa kita lepas remaja lah sikit kita dah kerja lah. Kan ada satu dia orang cakap macam sastra ini mestilah membangunkan umat, membangunkan manusia, kehidupan, mesti ada benda yang baik, mencetuskan segala-galanya. Moral apa semua. Moral apa tu, kalau kau nak menang kau kena macam ni lah kan. So fikir macam takkan nak semua nak kena moral. Storytelling tu ada je cerita yang biasa je. Cerita yang
benda kecil yang kita angkat jadi besar kan. Sebelum aku start dengan indie yang publisher yang ni, dah ada orang tulis pasal peti ais bercakap-cakap. Kan, mesej basuh, boleh berdialog. Aku cakap, ni best. Kan, ni gila punya komik ni kan. Dan itu tak ada di mainstream. So bila kita buat benda-benda yang kita buat je lah, cerita mudah je. Kan, cerita burung nak terbang tapi tak boleh. Benda-benda macam tu, penguin belajar terbang dengan apa burung lain. Kita rasa macam inilah kita nak cerita kan. Kita baca dalam baris yang cantik itu, kita memilih perkataan-perkataan terbaik dalam baris-baris terbaik itu bukan saja pada puisi, terterapkan juga dalam prosa. Kan? Dia just satu cerita, satu babak. Zena turun kereta, kan? Dia masuk kedai, dia keluar, kereta tak ada dah. Benda macam tu je. Okey. Kan? Itu menjadikan trend yang besar yang kemudiannya ada berpuluh orang yang menyertai arus perdana ni. Ramai. Lepas tu kita akan jumpa banyak penerbitan anak-anak muda. Yang waktu tu saya tak begitu bergaul, tapi saya tahu kata Faiz Zakaria, lagi seorang tu apa Langit Vanila siapa tu? Siapa ni? Wani Ardi. Wani Ardi, penyair yang dikagumi oleh orang muda Khairi Jamaluddin. Khairi sangat sentiasa menyebut, Khairi selalu menyebut dalam dialog dia kepada ahli-ahli politik tua, bacalah Langit Vanila kerana ini adalah zaman untuk mengenal anak-anak muda generasi indie pada zaman tu. Waktu Khairi 2012, 2013 apabila dia nak memberitahu dunia telah berubah, kata dia sastra kini bacalah Wani Ardi. Dan Langit Vanila adalah salah satu yang saya anggap hebat. Kemudian saya Seksi Ovari, Fazlina. Fazlina. Kemudian saya jumpa Tok Rimau juga dengan cerita-cerita fiksyen dia yang saya baca sambil berdiri terus duduk. Saya tak pernah biasa dengan sastra indie. Saya pernahlah pergi ke Maskara ni tuan-tuan. Kita ada berapa orang tak? Okey, Maskara ni 500 orang. Maskara ni tuan-tuan, dia dah macam jatuh macam orang-orang fakir miskin buat persembahan. Saya pergi tu sebab mereka tak dibantu. Persatuan takut nak ada sebarang hubungan dengan orang. Sebab kedudukan indie tak jelas. Dia ni dianggap musuh kerajaan ke, nak dianggap pang ke, sampah masyarakat ke. Pada waktu tu mereka tak jelas kedudukan dia orang. Jadi dia orang mainlah dengan lampu 4 biji ya. Saya rasa biji macam pelita ayan pun ada. Saya pergi, saya duduk dekat tingkap. Tengok. Dan waktu itulah pertama kali saya melihat persembahan siapa itu jangan pandang-pandang tu. Jangan pandang Anar Rafali. Anar Rafali. Juga Anar Rafali juga bermula di stage tu. Kemudian saya tengok seorang budak muda main teater pegang kerusi tak atas kepala. Menarik persembahan ni, sangat bersemangat. Itulah pertama kali saya melihat pelakon dan penulis skrip yang sekarang terkenal, Alwi Paradox. Juga bermula di stage mereka. Akhirnya saya kenal dengan Azlan dan saya kekal di mainstream. Dan saya pun masih lagi menderita dengan mainstream. 2 bulan sudah cerpen saya yang mengkritik media massa yang menjadi alat kerajaan tak disiarkan dengan editornya berkata mohon maaf lah bos tak bagi siar sebab bos kata cerita ni sensitif. Berarti saya masih lagi menghadapi masalah hingga Jun 2022. Kami akan terbitkan yang tu. Zan, get ready ya. Dia akan terbitkan. Akhirnya bila saya jumpa dengan Azlan, barulah saya sedar, kata saya telah menulis satu benda yang tepu selama-lama. Jadi saya kata, Lan, kau nak terbit ke Lan kalau aku nak cerita tentang Ahad yang suram? Dia kata, apa? Asal-asalnya aku nak cerita tentang sebuah lagu yang kemudian di-ban di England, di-ban di Amerika. Kerana lagu tu dituduh menjadi punca orang bunuh diri. Sebuah lagu. Jadi saya kata, Lan, kata datang je. Kau bawa je datang. Jadi saya pun tulis. Dan akhirnya saya memilih 3 karya terbaru saya. Yang mana ni saya nak jual. Satu adalah ini saya anggap kata, sebab saya ada banyak antologi cerpen tuan. Tapi Noya lah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Zainal Rashid. Berarti saya mula 1990, saya terpaksa menulis dengan apa yang saya tahu tentang bahasa, tentang cerita, tentang plot. Tapi temanya mengikut apa yang akan diterbitkan oleh penerbit. Sebab kita bekerja dengan percetakan orang. Hinggalah pada masa saya tahu Lan kata, apa yang kau nak tulis, kau tulis sana. Aku terbitkan. Maka itulah saya menulis apa yang saya sebut Noya. Benda yang lama ingin saya tulis dan saya fikir, saya ada bakat menulis cerita-cerita Noya. Cerita-cerita bagaimana saya boleh mengkritik politik
sama seperti pembunuh upahan yang tak ada rasa bersalah kepada orang yang mereka bunuh. Sama seperti kalau saudara tengok cerita macam ni, Tuan Presiden penjual sayur bertanya, di mana saya boleh mengkritik Perdana Menteri pergi ke pasar dan tak dapat menjawab pertanyaan seorang kanak-kanak yang mengapa harga makanan menjadi begitu mahal. Saya dapat menulis cerpen Istriku Ikan Duyung, menggambarkan bagaimana konspirasi politik. Ini adalah cerita bagaimana seorang lelaki yang mengkhianati parti politiknya sendiri. Dan kemudian kanak-kanak tu ada sumpahan, maka isterinya menjadi ikan duyung. Saya menulis cerita-cerita yang menjadikan fiksyen menjadi lebih menarik. Dan akhirnya saya kata dekat Lan, aku kalau hantar ni satu tempat pun tak akan siap. Jadi aku hantar kat engkau. Jadi Lan keluarkan. Cuma kesemua benda ni, termasuk saya punya cerpen yang saya tulis dengan menggunakan phone saja. Ini saya guna novel saya, Cinta Merpati Musim Perang. Saya kata Lan ni tak akan ada orang boleh terbitkan ni. Sebab baca je buku ni dah tahu dah ini adalah konflik perpecahan pilihan raya PRU 14. Tentang bagaimana orang Melayu menjadi huru-hara, terpaksa mengundi UMNO, terpaksa sama ada nak mengundi PAS, nak mengundi Bersatu, nak mengundi PKR. Saya gambarkan, tapi yang menjadi mangsa dalam perpecahan ni adalah dua orang remaja. Yang waktu tu pula, Lan ni dia ada asisten dia. Nama dia Karim. Karim ni sangat muda, sangat berbakat. Jadi setiap hari kalau saya pergi office Lan ni, office dia tak macam office lah tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin mikir kata gangster mungkin meeting kat sini sebelum merompak M16. Dia boleh saja diserbu oleh pihak polis di atas tuduhan cuba mencetuskan huru-hara pada negara. Saya pergi office dia. Saya jumpa Karim ni. Jadi first time saya tengok Karim ni yang dikatakan penulis muda yang sangat hebat. Jadi maka saya menulis tribute cerpen ni kerana memikirkan apakah Karim yang masa tu sebaya anak saya. Waktu saya jumpa Karim ni, Karim umur 21. Saya dah 50. Jadi saya menulis cerpen ni novel ni pada tahun 2020 sebagai mengingatkan apakah Karim akan melalui kehidupan seperti mana yang saya bayangkan, iaitu negara yang kelam kabut, anak muda yang kemudiannya menjadi mangsa, orang tua-tua yang masih lagi tak puas hati tentang politik kuasa akan buat apa saja tanpa peduli apa jadi pada anak cucu mereka. Jadi saya tulis, dia pun tak akan diterbitkan oleh penerbit established kerana saya bekerja banyak dengan penerbit established. Jadi malam ni kita launch buku ni, Saudara Law. Saya bagi tahu tuan-tuan terang, apabila saya bekerja sama dengan Lan Naga, saya tak pernah fikir tentang komersial. Saya berfikir kata saya mahu penerbitan ini hidup dan dia memberi ruang kepada penulis-penulis baru, tak melalui zaman seperti mana yang saya lalui, di mana kita terpaksa tulis apa yang orang nak siap. Tapi saya kata Lan, syarikat kau kena terus ada Lan, supaya dalam dekad-dekad di mana anak muda ingin menulis apa yang mereka rasa, kaulah orang tua yang akan bantu mereka. Ketika orang-orang tua yang lain akan kata tak boleh nanti salah, tak boleh nanti tak laku, tak boleh nanti Pusakaan Negara tak beli sebab menentang dasar kerajaan, tak boleh nanti DBP tak benar dapatkan tempat untuk pelancaran kerana buku ni mengkritik parti pemerintah. Tak boleh lah. Tapi kalau pergi dengan Lan boleh. Jadi itu menjadikan saya menghasilkan satu lagi selain daripada novel, dan saya kata Lan, saya ada satu kumpulan puisi, dua-dua buat kelasi yang pasrah pada tidurnya. Gambar kita jumpa lah. Kita jumpa gambar saya tertidur dekat office dia. Ini office dia tuan-tuan. Kalau pergi yang pertama tak akan berlaku adalah ketiduran. Jadi saya selalu bila saya stres saya akan pergi office dia, ni ada sofa. Sofa ni dia ada ancaman tuan-tuan. Siapa yang duduk akan tidur. Kata Azlan, dia akan menerbitkan buku semua lelaki yang pernah tidur di sofa ni. Perempuan pun. Perempuan pun. Saya, Aloy Paradok, Pian Habib, Harun? Ridwan Harun, SM Zakir, semua pernah tidur di sofa ni. Jadi kata Lan, satu hari dia kata sebelum kami semua mati, apa yang kami inginkan, sesiapa saja lelaki yang pernah tidur di sofa ni akan menulis pengalaman mereka kerana ini benda rare. Jadi dia ambil cover saya dulu sebagai gambar. Saya pun tak sedar bila dia tangkap. Tak tahu jadi cover je. Lan, macam tu tadi tu maksudnya. Tak ada orang nak tulis tau pasal sofa biru kan. Sofa biru kalau ada dekat 20 orang yang tidur kat sofa tu, dan kita kata dan kebanyakan adalah penulis. Penyair ke prosa ke apa kan. Cakap boleh tak bagi satu karya pasal sofa tu, apa yang aku fikir masa kau tidur kan. Dan karya macam tu tak ada kat mainstream. Kalau kita hantar kan, nanti editor kata apa nak jual ni? Siapa nak beli ni, cerita sofa je. Tapi mungkin dalam banyak-banyak tu ada pemikiran-pemikiran yang best lah. Dah tentulah Pian Habib tidur di sofa tu. SM Zakir si Red Award tidur di sofa tu. So
semua orang tidur di sofa tu kerana bilik Azlan sangat membosankan. Dia dengar lagu-lagu jazz yang tak memberangsang. Bila pergi dia dengar jazz. Muzik dia sangat menidurkan. Dan lepas tu berbual dengan dia tuan-tuan. Kita tak masuk line indie ni. Jadi kita bual dengan dia. Tajuk yang dia ajak bual pun kita, ialah macam dia kata, nah kau boleh tulis satu cerita nah, tentang macam mana ikan tu berenang, bila dia sampai kat satu pulau baru dia sedar ekor dia tertinggal di tempat asal. Macam mana? Jadi saya pun dengar-dengar, okey, terlena. Dia pun buat kerja dia seorang-seorang. Menjadikan Tapi cerita ikan duyung tu antara aku punya favourite. Oh, favourite Isteri ku ikan duyung Ya, isi ku ikan duyung. Dalam buku ni. Ni. Tu antara macam penulis-penulis ni pun kadang-kadang dia bagi kan manuskrip tu kan. Dia letak yang dia rasa boleh capture penerbit punya nak tu. So baca-baca tu dengan Karim cakap, yang ni best. Sangat best. Menang tak patut. Belum tunggu. Buku ni kita buku hantar ni, ke Hadiah Sastra Perdana 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Belum ada keputusan lagi. Belum ada keputusan. Kita doakanlah. Itu 10 cerpen yang saya bukan nak saudara beli. Tapi kalau saudara nak kenal Zainal Rashid yang sebenarnya apa yang saya ingin jadi tapi saya tak dapat jadi pada tahun 1990 ketika saya menulis. Saya terbitkan buku saya yang pertama 2012, lepas 20 lebih tahun menulis. Tapi saya fikir kata bila saya menulis Noir, ataupun Noir ni Noir, dipanggil cerpen-cerpen arus gelap. Saya rasa sangat seronok. Saya dapat menjadikan politik berada dalam naratif sastra yang paling tepat, iaitu apa yang dipanggil sebagai satira moden yang sangat sinikal dan tajam. Cuba tinggal lagi buat masa sekarang ni, saya tak berhenti menulis. Sebab bila saya dah tulis Noir saya ditolak oleh banyak penerbitan, ditolak oleh DBP, ditolak oleh Berita Harian, ditolak oleh kumpulan utusan ya, kerana dianggap sebagai menjadi ancaman lah konon kepada negara. Padahal tak mungkinlah sebuah cerpen boleh menyebabkan kita tukar Perdana Menteri. Kita tukar Perdana Menteri kan orang lompat parti lah. Bukan kerana buku kau. Dia mungkin kadang-kadang penilai tu tak faham. Editornya tak faham kan, apa benda ni. Dia tak tahu nak kelaskan. Macam kita dah biasa dalam dunia penerbitan. Macam sastra indie pun dia tak tepat sebenarnya. Dia lebih kepada sastra pinggir. Fringe. Indie itu perbuatan itu. Maksudnya penerbitan itu adalah independen. Mandirilah, buat sendiri lah. DIY, indie pun pecah-pecah lah. Dia ada DIY lah, alternatif dan sebagainya kan. Dia sastra pesir, sastra hukuman, sastra populis, sastra pinggir. Kalau Indonesia dia ada satu lagi sastra wangi. Biasa lah, sastra wangi. Yang macam Mona Gersang. Okey. Soft porn. Dia macam tu. Di Indonesia ada sastra wangi. Benda-benda itulah. Independen tu perlakuan itu. Penerbitan itu dengan modal tak ada kata kan. Dia orang buat benda-benda ni semua. Terbit sendiri, terbitkan kawan-kawan punya. Macam sedikit soja sudah nanai memang selalunya kawan-kawan lah. Kawan-kawan yang kita suka. Kan? Jadi kalau Zainal Rashid ada buku dia dengan kami, tu kita sukalah kan. Macam Anwar dia tak ada lagi. Dia belum. Belum lagi, kita tak suka sangat. Dia belum ada buku. belum ada buku dengan kami. Kita dah lepas 500 Ham. Okey, tak apa, saya sedang fikir tentang komitmen share sebab kita ada masalah notifikasi. Dan komen orang tak boleh naik. Semua ada problem tak boleh naik komen. Kita masih lagi ada masalah tak boleh naik komen dekat page kita, menyebabkan orang terpaksa keluar kerana mereka komen, tak naik komen. Tu tak tahu macam mana Mak Yan. Bukan problem kita. Facebook okey kan? Semua orang bising kerana mereka kena refresh untuk naik komen. Refresh. Okey, kita akan tengok apa masalah dia. Sama ada dia berlaku dalam live lain, tuan-tuan tolong komen. Tapi tuan-tuan dah nampak link untuk support buku 500 ni, termasuk 2 kawan kita ya. Kita bagi 3 buku ZRA yang LAN reprint ni. Sebenarnya cover baru, semua dia buat baru ni. Supaya buku ni fresh. Sebab buku ni dulu print 100 buah. Cover lain? Cover lain. Buku ni print 100 buah, cover lain. Buku ni dulu print 100 buah, cover lain. Sekarang keluar yang 200 print pula.
Dia tak print banyak. Ni 200 je. Tuan-tuan support malam ni. Saudara juga support buku ni yang di print 200 je. Nanti kalau dia keluar lagi print lain, tukar lagi cover. Okey, tapi tak Setiap kali kita reprint, kita bayar royalty sikit kepada okey. Penulis dia. Dia punya editor ni adalah yang saya panggil budak yang paling saya suka. Dalam industri ni budak yang paling suka dia jadi editor. Sebab kan kita 3 orang je dalam bilik tu. Adik yang tak pernah kita miliki. Adik yang tak pernah kita miliki. Jadi sebab kita jumpa dekat bilik LAN ni bertiga je duk cerita benda nak pasal buku ni. Siapa nak edit? Kalau kita pergi hantar editor lain, dia dah terkeluar pada scene dah. Jadi lantiklah Karim Muhammad ni yang berusia 21 tahun ketika dia edit karya saya yang berusia 52 tahun. Saya ni dah kira peringkat anak lah dengan Karim ni. Karim ni pula undang-undang dia keras. Okay, saya editor dibuang ni cerpen yang saya suka. Saya pun pergilah Melayu dengan Karim. Karim, ada satu cerpen ni Karim, daripada lagu Natalie Imbruglia. Saya cukup minat Natalie Imbruglia. Abang hidup dengan dengar lagu Natalie Imbruglia ni. Sampai abang buat cerpen ni. Dia bagi tahu apa? Atas menjaga nama baik abang di masa depan. Cerpen ni saya buang kerana tak ada kualiti. Dan saya pula, bila saya bagi kerja, saya percaya 100% je lah. Macam apa karya nak buat tu, terserah kat dia kan. Satu sebab saya malas lah. Malas lah nak pergi edit kan. Zainal punya, Tapi satu Zainal yang saya suka, tanda baca, style lah, gaya tu. Gaya tu tak ada pada banyak orang. Dia unik lah. Kalau orang biasa baca novel ataupun cerpen, dia akan tengok macam, this is Zainal. Itulah Zainal. So banyak tanda baca Tanda baca dia lain sikit. Nak terang. Sempang panjang. Sempang panjang dia, dash cepat dia kan. Benda tu. Tapi akhirnya Karim kata, bang, kata, Abang Zainal ni 2 benda je. Kan? Dia tulis 2 genre je. Noir ke, mainstream tu tak ada. Dia tulis 2 benda je bang. Macam apa dia Rim? Yang best dengan yang tak best. Itu yang jadi yang kita terbit tu yang best-best lah. Itu yang kata Karim. Dia kata Zainal tetap saja Zainal. Dia hanya menulis 2 jenis cerpen. Yang best dan yang tak best. Matinya seorang saksi yang lupa menghimpunkan 10 cerpen realisme magis yang best-best. Berarti dia ada lebih kurang 16 yang hantar pada dia. Tapi saya sangat suka cerpen yang ingin saya tulis sejak sekian lama. Tapi tak pernah tulis. Jadi saya hantar dalam ni. Cerpen yang diangkat daripada lagu Natalie Imbruglia. Tapi saya tak boleh lawan kerana kita dah bertiga. Kau penulis, kau penerbit, kau editor. Berarti walaupun dia budak, saya tak boleh pandang dia budak. Tak ada. Patut politik kita macam tu lah. Kita dengar cakap budak Saya kata Karim, abang rasa ni lah kumpulan cerpen abang yang last nak keluar Rim. Lepaskanlah cerpen tu. Dia reply dekat saya, mesej, saya kata, saya pilih 10 yang terbaik, mana yang saya tolak tu adalah demi menjaga nama baik abang. Terus saya. Berarti dia dah ada kata putus. Dan kemudian ketika buku ni Lan bagi tahu nak hantar print, saya cuba sekali lagi. Saya kata, Rim, cubalah lepas cerpen tu. Pasal itulah lagu yang sentiasa memberi semangat kepada abang. Dia kata, bang, saya editor, saya fikir buku yang penerbit dapat yang berkualiti. Jadi 2 yang terakhir sampailah Lan bagi tahu buku dah siap. Cerpen tu masih tak disiarkan kerana kata Karim. So, dia dibenarkan pilih 10. Cerpen tu jatuh ranking nombor 11. Jadi tak lepas dalam 10 buku ni. Azlan pula kata, Zainal, kita penerbitan orang susah. Jangan kau buat tebal-tebal. Nanti kos tinggi dan orang tak beli. Buku kau, cerpen kau memang orang tak beli. Jadi janganlah jadi lagi beban dengan penerbitan lah. Tak best. Betul orang tak beli. Tuan-tuan malam ni, kita harap support tuan-tuan untuk mendapat 5 buku 100. Kalau tuan-tuan rasa payah nak komen, admin ada dalam ni. Tuan tekan link dia. Ataupun terus ambil nombor WhatsApp, beli di WhatsApp ataupun beli di Shopee. Okey. Jadi saudara membantu memeriahkan scene di mana tak pernah ada penerbit terbitkan 3 serentak buku saya. Walaupun saya datang bukan daripada komuniti genuine mereka Restoran Fatimah. Lan lagi tu aku nak tanya. Apa yang menjadikan seorang Lan Sinaga-naga? Kau terdidik, duduk dalam budak pandai. budak pandai. Budak pandai kan. Asalnya memang graphic designer je. Tapi dah bertahun lah buat grafik, buku sebagainya kan. Tu lah. Bila buat grafik ni, kena baca buku. Bila baca buku, 13 tahun, 19 tahun, bosan. Kau baca buku selama 13 tahun? Selama 19 tahun? Hampir 20 tahun baca mainstream kan. Karya mainstream. Baca macam, takkan macam ni kan.
tak boleh buat benda lain. Lepas tu bila kerja tu pula, dari segi marketing je kita macam fikir macam, kenapa tak buat macam ni kan? Buat macam ni kan boleh jual. Kenapa perlu, dulu ada satu ketika Malaysia ada masalah liability stok buku kan. Buku banyak tak terjual. Tak terjual, nak cetak 3,000, 5,000. Pasaran tak ada apa benda tu kan. So banyak idea-idea yang kita bagi tu sebagai pekerja, dia reject lah. Jadi Mereka tetap nak teruskan budaya cara dia lah. terbit 3,000, 5,000, lepas tu simpan dalam store. Terbit 3,000, 5,000, simpan dalam store. Bertindih-tindih melekat. Cakap, kita dah ada teknologi, boleh cetak 500, boleh cetak 100, boleh cetak 10 kan. Kenapa tak buat macam ni kan? Jadi balik pada benda tu, soalan tu, kenapa buat benda ni? Sebab rasa meluat lah. Rasa nyampah dengan sistem tu kan. Sistem tu, kau boleh ubah sistem tu. Daripada rugi di mana liability buku menjadi berpuluh-puluh juta. Ya, Sedangkan sampai kalau- diswastakan. Ada yang diswastakan. Jadi kita buat dulu masa yang kita mula dengan satu buku, tajuk Kudeta tu. Kudeta. Rampasan kuasa lah. Gambar apa, pistol atas kursi. Kita orang nak, orang order. Banyak kerja lah sikit. Kejap-kejap pergi printer, print 10, print 20, 50. Sampai satu stage, kita dah ready kan berapa kita punya pembaca. Kita dah boleh agak dah. Okey, pembaca kita 100 orang. Pembaca kita 200 orang. Jadi bila kita cetak 200 je, walaupun untung sikit lah, kan? Tapi kita tak simpan banyak buku. Kita tak perlu storage kan? Jaga kualiti, nak jaga save buku pada Itu belum lagi buku kena air hujan. Sabotaj dan sebagainya kan. Berlaku benda-benda tu dalam dunia penerbitan. Kertas rosak dan sebagainya kan. Jadi boleh selesaikan masalah tu. Untung tak besar, kita tak pergi haji balik hari lah. Okey. Kan? Tapi kita boleh makan mi dekat restoran Fatimah tu. Cukup lah. Lepas tu bila kita dah buat buku, mesti ada benda lain yang kena support. Itulah yang tadi kita buat event tu. Baca naskah asalnya kan. Kita buat benda tu 7 tahun selama 50 series. Baca naskah, apa dia nak buat, dia buat lah. Baca puisi orang Pekak ada, puisi dalam Tamil ada. Lepas tu kita ada showcase, ada band main satu malam. Kita ada short film, semua kan. Jadi benda itulah yang menggerakkan. Akhirnya komuniti ni jadi besar. Sampai mungkinlah kerajaan tengok macam dia orang ni, dia orang ada follower yang sangat besar. Kemudian lahir penerbit-penerbit yang lain ni, penulis-penulis yang lain yang rasa macam, okey, kita pun nak tulis macam ni. Kita nak tulis sci-fi, kita nak tulis noir, kita nak tulis dark. Tidak lagi kita mengharapkan yang tadi itulah, nak tulis bentuk nak membina umat tu, pemikiran umat tu. Jadi bebas semua orang menulis apa yang dia nak tulis. Tapi dia ada kesan-kesan dia lah lepas tu. Itu yang berlaku. So jadi besar. Sampai akhirnya nama naik lah kat Biro Tata Negara lah. Nama naik dalam apa ni? Dalam carta. Dalam carta. Sebagai orang yang berbahaya. Di mana BTN menyenaraikan gerakan mereka sebagai sayap kiri. Kemungkinan ada gerakan anti agama, anti perlembagaan. Jadi saya tak pasti tapi bagaimana Indi berkembang, melahirkan lebih, saya ingat 500 penulis lebih. Sekarang ni dulu tadi ada bincang jugalah dengan Aloy apa semua kan. Indi tu kan dia ada fasa-fasa dia. Indi 1.0, kami ni 2.0, 2.0, lepas tu ada 3.0, 3.0, sekarang ni 4.0 lah. 4.0. Kita yang 2.0 ni dah macam slow down kan. Tapi 2.0 ni rasanya banyak drama masa tu, sedap lah. Scene hebat. Tengah naik kan. Sebab pengalaman ada penerbit indie zaman tu jual buku, pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur, dia dapat 800,000. Sale dia 10 hari. 10 hari. Besar lah. Besar. Besar 800,000 tu macam, uish.
Seko-seko ni lah, pakai kereta dahsyat-dahsyat lah masa tu. Masa tu. Kerana Meledaknya anak-anak muda minat membaca karya-karya yang mereka fikir tak boleh ditemui di mainstream. Dan oleh kerana penerbit indie tak jual buku-buku mereka di kedai-kedai buku yang tak menerima. Jadi pesta buku orang terjun, sold out. Pesta buku orang terjun, sold out. Itu menjadikan setahun sekali mereka akan menjadi lubuk emas di pesta buku. Sampai mainstream pun buat imprint indie beberapa untuk mengaburi mata kan. Bila katalah dia terbit buku agama kan. So untuk dapat untung dia buat yang indie punya yang lain kan. Tapi office-nya kat situ juga. Okey. Kan. So dia makan dua lah. Okey. Macam tu, macam tu. Siapa penulis indie yang kau jumpa lah, yang kau rasa best lah, budak muda yang kau jumpa zaman tu, kau rasa karya dia best, lepas tu kau rasa kemudiannya dia menjadi penulis yang berjaya. Dia datang daripada asuhan indie. Kalau tengok member sendiri lah. Member dalam Sedikit Sojah, Wobin contoh dia. Wobin. Sekarang ni menjadi penulis skrip filem. Kan, jadi besar. Dan macam Maskara, banyak performer tu akhirnya menjadi besar. Kemudian selepas kita buat Maskara, lepas tu team up dengan Aloy, kita buat lagi beberapa acara lain macam KL Lepak, kan, Kota Kata dan sebagainya. Lahir lagi beberapa performer yang best. Kan? Dan performer ini kita tak akan jumpa dia orang ni di show-show anugerah di show-show elit ada. Sekarang ada lah. Macam dulu kena jumpa baca puisi dia orang bahasa. Tak ada lah. Mereka hanya di niche event. Kita akan jumpa benda pelik-pelik. Macam orang kita orang buat Maskara, orang datang cakap, "Bang, boleh tak kita perform?" "Kau nak perform apa?" "Saya nak perform sajak dalam bahasa isyarat." "Lantak kau lah, kau perform lah." Barulah kita tahu bahawa standard bahasa isyarat tu ada banyak. Yang international, yang lokal apa semua kan. So dia persembahkan 3 bentuk bahasa isyarat yang lain-lain kan. Jadi kita macam dan ada yang baca Mahabharata. Tamil 10 minit, 15 minit dan kita tak faham apa benda pun. Tapi kita tepuk, kita meraihkan bahawa ini adalah peluang. Kita faham Mahabharata. Mahabharata. Jadi bunyi dia. Yang mengaji pun ada nah. Ya, saya hadir pada malam itu. Seorang qari'ah datang. Bagus, dia tengah-tengah majlis tu. Qari'ah dia datang dan mengaji. Saya lupa surah dia. Sedap, sangat sedap. Dia adalah seorang qari'ah yang hebat. Masa tu rasa panas jugalah, rasa macam terbakar kan. Pada malam saya hadir tu selain daripada saya lihat Ana Rafali, saya akan ingat seorang muslimah yang hadir. Di tengah-tengah budak indie dengan tattoo, dengan subang semua tuan-tuan. Dia hafiz satu surah dan dia menjadi qari'ah. Menyebabkan seluruh dewan yang ada datang dengan seluar pendek, dengan budak perempuan dengan rambut biru kan, lelaki bertatu, semua terdiam. Kerana gadis tersebut juga diberi peluang untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dia seorang qari'ah. Dan dia rasa, barangkali dia rasa itu majlis yang sesuai untuk dia baca surah tersebut. Dan masa kami buat program tu, masa tu kita fikir macam tanpa prejudis lah. Siapa nak perform. Dia faham, dia tak akan langgar batas-batas tu sebab kita buat tu kat Rumah Pena. SM Zakir kata, ni kunci, kau buatlah apa kau nak buat. Kejap lagi kan ada mi sampai. Jangan polis sampai. Polis pun ada juga lah kan. Mi sampai, mi dalam satu talap, dia makan lah. Pernah berlaku kan. Ada kawan baru balik daripada Petaling Strait, dia beli mata kucing. Buah mata kucing. Dia letak kat meja tu, dia masuk dalam. Orang ingat mata kucing tu jamuan. Mata kucing tu jamuan, clear. Pernah berlaku. Saya rindu zaman tu, tuan. Zaman di mana kita berjumpa dengan anak-anak muda yang sangat bercita-cita. Tapi memulakan, saya rasa saya tak pernah pergi show yang daif dengan dia orang. Tempat tu dah kecil, duduk sempit. Saya dah sampai. Saya tak bertetu dan saya ni tak pelik. Saya pakai baju biasa balik kerja. Jadi saya kena tengok daripada tingkap. Dengar daripada tingkap. Yang first time lah saya akan ingat Ana Rafali. Saya ingat persembahan tu Aloy Paradok yang sekarang penulis skrip terkenal tu, yang skrip dia difilmkan untuk filem-filem Astro tu.
main teater dengan bangku atas kepala. Dan kemudian saya ingatlah budak perempuan yang baca surah Al-Quran yang membuat semua orang terdiam. Tempat tu terbuka untuk semua orang. Dan kali pertama juga saya melihat begitu banyak judul buku dijual. Dan buku-buku dia orang best, boleh beli dengan harga yang murah. Sebab mereka menulis dengan semangat, mereka nak orang baca, bukan mereka nak kaya. Mereka nak orang baca apa yang mereka ingin tulis dan tak akan boleh diterbitkan oleh penerbit arus perdana. Itu yang seronok. Bila buat maskara lah, Tak buat dah. Dia Aris Stream akan buat maskara live kalau kau nak. Ni tempat ni cantik lah. Kalau kau buat, saya bagi tonton lihat. Saya memang nak tonton melihat maskara reunion. Sebab yang datang dalam maskara ni semua dah jadi big player. Saya boleh maskara lan, aku dah lampu 5-6 sekarang lan. Kita buat maskara yang ke-50 akhir last kita bagi tajuk tau. Maskara tu Goodbye to Romance. Ada t-shirt. Semua performer yang dah pernah perform dekat maskara datang. Reunion Daripada pagi sampai malam kot. Last. Yang masa tu kita ada plan lah. Kita duduk ramai-ramai sedikit sojah. Kita plan macam best lah kalau konsert ni kita perform kat atas, ada orang baling baju dalam, sangkut kat telinga. Kita duduk lah gila-gila semua kan. Bobby, Jigo, Opi, Zan, masa tu ada geng kawan-kawan lain lah. Lepas tu fikir macam mana nak buat. Fikir macam mana nak buat kan. Upah kawan baling ke. Benda-benda tu lah. So benda-benda idea gila tu, saya rasa itu yang aku rasa dia mencetuskan movement dalam indie tu kan. Benda-benda yang kau tak fikir lah. Kau takkan fikir secara biasa lah. Kau plan benda-benda tu. Dan semua yang berlaku dalam indie, penerbitan indie tu, mula-mula memang nampak macam cincai bocai buat je. Ya, faham. Akhirnya dia terancang. Betul. Dan dia jadi satu sistem yang sangat tersusun sebenarnya. Bukan jalan-jalan lah, dia jadi macam organisasi dah. Untuk tuan-tuan yang lock, jangan panik. Kalau tuan-tuan lock di Shopee, memang tuan-tuan kena bayar segera. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak lock tapi bajet saudara hujung bulan, lock jadi WhatsApp. Ya. Jadi OP jaga WhatsApp Ada. OP adalah budak gemuk yang baik. Walaupun dia gemuk tapi dia baik. Kita orang semua gemuk lah. Ya, kita gemuk. Tapi OP yang paling gemuk. Zan yang paling gemuk. Zan yang paling gemuk. Jadi Zan jaga. Dengan Zan boleh berhutang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan lock dan ambil hujung bulan kerana mereka ada prinsip, buku ni tak akan diterbitkan lagi. Edition pertamanya 100 habis. Lan tak nak terbit dah. Tapi memikirkan saya ada stream. Dia kata dia nak jual yang lama dah sold out. Jadi dia nak datang hantar royalty kat saya tadi. So saya kata Lan, kita kata tak aku telan, print lah Lan. Barangkali rakan-rakan dalam Aris Stream nak beli buku-buku saya yang ada di Shopee, dia apa semua adalah buku-buku mainstream. Yang ni semua adalah buku-buku yang saya tulis sebagai, saya kata, off-road, four-wheel drive. Jadi dia bawa, jadi ada 200 set saja. Tuan-tuan boleh lock dengan kita bagi bersama dengan cookies ni. Nama cookies. Ni di mana saya menyertai kumpulan ni lah. Mereka ni adalah penulis indie yang original. Ini adalah Kapla Kotak oleh Abu Saimima dan ini adalah nama iCookies yang ditulis oleh ramai-ramai penulis ni. Jadi kalau saudara nak lock 5 ni 100 adalah. 100. 500. Dan Zan kata dalam 24 jam ni kita bagi post percuma. Oh, siapa yang lock dalam 24 jam bayar? Okey, kalau tuan-tuan lock dalam 24 jam bayar, COO dia akan bagi post percuma. Kalau tuan-tuan lock malam ni, kalau tuan-tuan nak lock untuk hutang pun RM4 je. Kerana ni adalah memori yang indah, kerana saya pun meningkat tua. Saya pun tak mungkin lagi, saya menganggap kata bye-bye lah sastra ni, kerana saya pun sendiri tak menjadi orang yang kecewa dan putus asa dengan dunia sastra. Saya tak fikirlah ada apa lagi yang boleh kita buat dan boleh kita gerak ke depan ketika dunia sastra kita adalah kapal yang sedang karam dan menanti hari tenggelam. Dan ini adalah work saya yang akhir yang ditulis sepanjang 2019 dan 2020. Dan saya gembira kerana dia menjadi work 2, 3 dan 4. Sebelum tu saya menerbitkan satu work dengan Lan. Kombinasi 5 penulis yang menghasilkan seekor ikan. Buku dia dah tak ada dah. Ada sikit. Ada sikit lagi ya.
Apa Mungkin tajuk dia? akan datang kita jual lah. Kita reunion balik. Reunion. Semua penulis-penulis yang menghasilkan. Tuan nak yang ni Ahad log. yang suram itu. Ahad yang suram. Saudara nak log yang ini, tapi saya akui kata menulisnya sangat mempesonakan. Lan marah, dia kata geliklah aku baca cerpen cinta engkau. Bukan cerpen, novel. Novel cinta. Membayangkan seorang gadis berusia 16 tahun memakai seluar kekis dan berkasut Converse. Comel dan rambutnya panjang. Dengan seorang pemuda yang menjadi bartender. Di dalam Kuala Lumpur hanya tinggal mereka berdua je yang hidup selepas Kuala Lumpur musnah oleh perang oleh orang tua-tua ni. Sebab tak pernah lah baca Zainal nulis macam tu kan. Tak pernah. Jadi satu hari cakap Zainal, ada novel remaja ke? Kan? Ya. Zainal kata ada. Masa tu kat dia tulis. Tapi seronok kerana saya membayangkan Karim waktu. Sebab Karim tak ada, kita tak dapat hubungi dia kerana Karim busy. Dia telah bekerja sebagai editor di Institut Buku Darul Ehsan. Membesar dengan tempat lan tapi akhirnya berjaya mencapai kerjaya. Cita-cita dia yang datang daripada kampung untuk menjadi seorang yang berada dalam industri buku. Karim selain daripada menjadi penulis penyair yang berjaya, beliau juga adalah seorang editor di Institut Buku Darul Ehsan, IBDE. Cuma Karim dia tak ada malam ni kerana dia sibuk. Kalau Karim ada, dia melengkapkan korum 2 orang tua dan seorang budak kampung yang datang ke Kuala Lumpur dengan cita-cita menjadi penulis. Kami orang tua ni tengok, betul ke lah, dulu Karim, kita apa macam ni. Karim ni, Karim macam lagu Dalam Zainuddin tu. Dari sebu Ada Karim. berbekal kita tua. Tapi Karim berjaya dengan antologi puisinya Noctuna yang memenangi hadiah sayembara puisi. Ketika dia menang usianya 19 ke 20 tahun. Saya memanggil dia sebagai Khairil Anwar Moden. Okey, kalau tuan-tuan dah log, tuan-tuan dah komen, kita masih ada problem Saya tak tahu macam mana saya nak buat sale lepas ni. Dia orang pun bagi tahu benda yang sama Semua problem Semua Facebook. Okey, Facebook bukan kita je Okey, kalau gitu saya tak tahu apa yang boleh saya buat dengan sesi sale nanti. Kita pakai macam mana. Tapi buku tak ada masalah. Ada orang komen, tak ada langsung Ada, tapi ramai yang mengedu mereka tak boleh naik komen. Kita ada 300 lebih je orang sekarang. 500 Alhamdulillah. Tertinggi kita capai pada zaman komen tak up. Sekarang barulah tuan-tuan merasa betapa seksanya nak komen. Sebelum ni saya rasa betapa seksanya nak baca komen. Kerana semua komen saya akan baca waktu kita preview. Lan, kita reunion sini sekali Lan. InsyaAllah. Ziarah isteri makan buat reunion. Sebab saya nak tuan-tuan melihat satu benda yang di desa, di luar bandar, di luar KL tak ada. Dan di dalam KL pun orang tak tahu wujudnya koloni Maskara ni. Lampu sebiji, dalam gelap, rumah tu, ruang tamu tu tuan-tuan, kalau seorang kentut, production tu kena berhenti. Berarti dia punya ruang, dia dah lah ada tiang ni. Dia celah-celah tiang dia perform. Kalau seorang terkentut dahsyat lah hari tu tuan-tuan, memang kena berhenti sekejap, semua diminta keluar. Memang kena keluar. Dan lepas tu tuan-tuan, oleh kerana sempit, saya pergi beruban ni, saya dah tak sokong. Saya kena tengok daripada tingkap. Saya ingat seorang penuh dekat tingkap. Jadi dia jadi balik macam zaman duduk kampung. Dia adalah rumah JKR lama yang ditinggalkan di belakang Dewan Bahasa dan Pustaka. Belum renov macam sekarang. Rumah tu dulu buruk tuan-tuan. Dengan rumah hantu, dengan anai-anai dia apa semua segala macam. Pergi tengok tingkap ni orang penuh. Kan satu tingkap muat 3 kepala je. Tingkap tu ada jaring. Hujan hujan. Tinggal kona tengok dapat tingkap ujung, dapat tengok pipi Ana Rafali je lah. Kerana Rafali masuk menyanyi nampak pipi je. Dan kemudian bila dia jadi terkenal, saya akan tengok bukan dia ni ke dulu aku tengok dia main gitar tong dengan baju kurung dia di Maskara. Kemudian Alwi dia jadi pelakon, penulis skrip. Saya fikir kata tempat tu banyaklah membina. Mereka tak mungkin, bukan semua berjaya menjadi, tapi mereka berjaya menjadi orang yang ada keyakinan, mereka berjaya menjadi pentadbir yang baik. Semua berjaya dalam bidang masing-masing, tapi bukan sebagai penulis. Kalau mereka bukan performer, bagi kita jumpa mereka sekarang, mereka berjaya dalam kerjaya mereka. Kerana mereka melalui detik sukar, iaitu bagaimana mereka menampilkan diri mereka dengan yakin. Sebab tu saya kata Maskara kena ada. Tapi Lan kata dia dah tua, dia dah tak larat. Tua. Saya kata Maskara kena ada Lan, sebab tempat ni lah memberi latihan kepada anak-anak muda. Untuk menjadi diri mereka tanpa ditentukan oleh kuasa orang tua. Kan kalau nak main dekat tempat orang tua ni lagu tak boleh ni, lagu ni bertentangan dengan agama kita. Nak main lagi
Menyanyi Jangan, melo. nanti VIP marah ni. Kita ada VIP mana ni? Jadi tak boleh. Jadi untuk Pernah ada show orang main telur lah. Orang main telur. Telur apa? Main telur. Telur tu satu papan telur tu. Aku main telur. Okey, telur satu papan. Dia jatuh satu-satu tu. Berderai, hancur satu papan. Itu dia show dia. Show pecah telur dia. Pun diterima. Itu kalau kita bawa dekat apa? Mainstream. Habis floor manager kena buat kerja. Orang kata, "Weh, apa hal ni?" Apa hal dia ni, Tapi kita rasa macam itu apresiasi kita nak tengok dia pecah telur pergi ada makna kan. Ya, benar. Okey. Dan yang menarik tuan-tuan, kita katalah anak-anak muda yang saya fikir kata sekarang galau jadi tak menentu hala. Dulu bila ada sindiket Soljah dan ada Maskara, mereka datang dari dia dapat kawan. Jadi dapat cerita pasal idea pelik yang tak mungkinlah buat. Macam saya cari tadi tentang seekor ikan yang berenang kerana nak menempatkan diri dia di pulau yang lain. Dia berenang sampai kat pulau yang lain baru dia teringat dia tertinggal ekor dia. Cita-cita ni falsafah yang sangat tinggi. Ramai orang yang ingin mencapai cita-cita dalam hidup dia. Kali dia sampai ke tempat yang dia impikan tetapi dia tertinggal satu yang berharga. Jadi ekor ni kita bayang moral, kita bayang kasih sayang, keluarga, kita bayangkan. Berarti cerita-cerita yang bila kita baca dan cerita indie, kerana tafsiran dia yang sangat luas dan falsafah dia yang sangat unik. Dia menggambarkan pada kita, saya tak baca cerita-cerita yang kosong. Sebab tu saya cerita, apa nama pelakon yang terkenal tu? Tuhan aku telanjang menemuimu tu. Nazim apa? Tak ingat. Tak ingat. Dia ada pelakon yang terkenal tu, yang rajin solat, gambar dia pernah di snap. Sebelum anugerah popular berita harian, dia menunaikan solat di parking lot. Kerana malam tu nama dia dicalonkan untuk pelakon. Nazim, saya lupalah nama dia. Popular, dia muka dia brutal sikit. Jadi pada waktu tu saya terkejut. Tuhan, aku datang padamu. Tuhan, aku berbogel, berlari kepadamu. Itu tajuk. Zahiri Azim. Bila saya buka baca tu, saya kagum. Walaupun tajuk buku tu saya tak boleh terima juga apa tajuk buku ni. Bila saya baca, dia adalah sebuah karya yang baik. Kemudian saya terkejut bila saya kata orang viralkan nama dia. Saya saya tak berapa tahu tentang lakonan. Inilah penulis buku yang saya rasa jelek waktu terkejut baca tajuk dia. Tapi saya belilah juga pasal orang jual murah RM15 daripada waktu tu beli buku indie. Balik dan saya baca konten-kontennya sangat bagus. Kita akan dengar Abang Said menyanyi satu lagu. Dan saya bagi masa untuk tuan-tuan lock. Saya harap buku ni menggembirakan 3 budak gemuk. Ini gemuk sikit. Lepas tu yang seorang tu gemuk banyak. Itu banyak Zan lagi. yang sangat gemuk. Jadi tapi kita tiga-tiga handsome. Handsome. Hati baik tuan-tuan. Dia sangat baik. Sebab tu kalau dia orang ni meeting tuan-tuan. Saya pernah tengok dia orang meeting. 10 minit je. Untuk menutup akaun tahunan mengira untung. Sebab untung dia sikit. Jadi dia orang meeting 10 minit. 10 minit. Ini kita bagi kat royalty dekat penulis. Ini gaji kita 800 untuk tahun ni. Setahun cuma 800 je dapat untung. Ini kita simpan duit untuk buku tahun depan pula. Meeting bersurai. Betul? Saya duduk tu. Saya mula-mula rasa macam ganggu meeting. Belum sempat keluar. Tuan-tuan meeting dah habis. Keputusan meeting diluluskan. Di mana sebulat suara. 3 ahli lembaga pengarah menerima RM800 seorang sebagai keuntungan tahunan. Ini envelope untuk penulis-penulis yang menulis untuk kita, royalty mereka. Ini wang yang kita bawa ke tahun depan untuk terbit lagi buku. Kami memang suka bagi cash. Tahu kenapa? Ya. Saya tak faham. Tak kerti bank in, tak suka bagi check, tak suka bank transfer. Dia sangat cash. Sangat envelope. Saya baru dapat envelope untuk 3 buku saya yang RM100 tu. 3 buku je. 3 buku RM100 pula. Buku yang ni. Yang ni yang 100 yang pertama. Yang lama lah. Betul buku yang ni yang 100 pertama. Dan buku yang ni 100 pertama. Dah habis dah. Dia kata jual. Inilah envelope yang dia datang hantar. Walaupun boleh bank in je tuan-tuan. Tapi dia tak boleh. Pasal ahli lembaga pengarah telah menetapkan konsep studio anak-anak adalah menyerahkan royalty secara tunai kepada pembeli je. So tak ada scammer-scammer lah. Tak ada. You datang hantar manuskrip by hand, I pay you by hand. Okey, Abang Said akan belanja lagu. Lagu apa Abang Said?
Kisah seorang biduan. Untuk Karim, kalau Karim menonton, saya rasa Karim ada ni. Barangkali dia jaga log untuk institut IBD. buku darisan. Lagu untuk Karim. Harap Karim berjaya dalam usianya 24-25 tahun menjadi penyair hebat, kerana saya fikir selain daripada Muhammad Lutfi Ishak, Wan Nur Azrik, saya fikir kata anak muda yang memang saya letak salut yang tinggi adalah Karim Muhammad. Kalau Karim ada, ini lagu untuk budak setiu yang datang Kuala Lumpur untuk menjadi penyair. Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan, menjadi seorang biduan. Oh biduan pujaan, pujaan tua muda, kau dikaburi cahaya dan sinar kekaguman, dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Tak kala kau lagukan lagumu, lagu sedih, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan, menjadi seorang biduan. Oh biduan pujaan, pujaan tua muda, kau dikaburi cahaya dan sinar kekaguman, dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Tak kala kau lagukan lagumu, lagu sedih, perjalanan hidupmu, ditinggal kekasihmu, ditinggal
ditinggal kekasihmu. Meskipun kau tersenyum, namun orang pun tahu apa isi hatimu. Tak kala kau lagukan lagumu lagu sedih, perjalanan hidupmu ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Hatimu tak kala kau lagukan lagumu lagu sedih, perjalanan hidupmu ditinggal kekasihmu, ditinggal kekasihmu. Mic bateri dah habis ni, dah kosong dah. Thank you. Sorry kalau ada gangguan audio pun. Biasa ni juga maskara. Ni ada bateri dah habis. Dan ganggam off lah Ham. Bateri dia habis. Ada orang cuba hilang sound tadi saya boleh nampak kata mic ni padam sebab bateri dia habis. Terima kasih. Kita boleh pergi sesi sale tak dengan komen tak boleh ni? Boleh je. Saya ucap terima kasih kepada Azlan Sinaga-Naga kerana sudi datang. Terima kasih pada saudara yang log buku saya combine dengan buku I dan buku Abu Saimima. Dan kita akan pindah ke sesi jualan.